Video ini dibawa khas oleh Direct Lending, platform pinjaman peribadi dan koperasi. Nak travel perlu ke ada insurans? Wah, sekarang kita dah boleh bebas ke mana saja kan kita nak travel, baik dalam negara maupun luar negara. Walaupun tak semua negara dah terima dan buka sempadan, tapi boleh dikatakanlah banyak tempat sekarang dah terima pelancong dari luar. Apa perancangan korang nak travel akhir tahun ni? Ke anytime je korang travel? Nak travel ni macam-macam kita kena siapkan. Lagi-lagi kalau korang travel seorang diri, even in the group pun A to Z lah kena bersedia. Compared to agensi pelancongan, semua dah ready. Sebab kita pun tak nak lah kan perkara-perkara yang tak diingini akan berlaku kan. Contohnya macam luggage kita hilang ke, kita jatuh sakit ke, flight delay ke, memang potong mood betul lah bila bercuti perkara-perkara macam ni berlaku. So korang rasa perlu ke ambil insurans untuk semua ni? Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih lagi tips kewangan yang santai. Insurans nyawa kita ambil, insurans kereta pun wajib ambil, tapi kita selalu terlupa lagi satu perkara penting, iaitu insurans travel. Majoriti orang anggap insurans travel ni sesuatu yang remeh, tak penting dan membuang duit je. Bukan tu je, ada yang tak ambil tahu pasal insurans travel ni. So apa itu insurans perjalanan? Ianya adalah satu polisi insurans yang menawarkan pampasan kewangan sekiranya berlaku peristiwa yang tidak dijangka dan yang berkemungkinan boleh mempengaruhi pelan percutian korang. Alah, sebelum ni pun kita pergi travel ke Langkawi okey je, tak ada apa-apa berlaku pun, tak perlu kot nak insurans berbagai. Ya, memang betul lah tu, tapi mari saya sharekan beberapa jenis situasi yang mungkin akan berlaku dan perlunya ambil untuk membantu dalam keadaan tertentu nanti. Yang pertama, kehilangan dokumen penting, duit atau pasport. Ini yang paling dirisaukan sekiranya korang travel jauh-jauh ataupun dekat sekalipun yang mungkin melibatkan dokumen yang penting tiba-tiba pula hilang. Kadang-kadang kita ni dah ambil langkah berjaga-jaga, tapi korang mungkin berpotensi untuk kehilangan barang peribadi seperti phone korang, kad kredit atau debit, cash, pasport disebabkan tersalah letak, tertinggal atau dicuri oleh penyeluk saku, lagi-lagilah pasport atau visa ketika berada di luar negara. Ini boleh membuatkan korang terkandas di negara yang korang visit. Sekiranya pasport atau visa hilang, korang wajib tahu mendapatkan permit perjalanan sementara untuk kembali ke negara asal. Meskipun begitu, kerugian ni boleh diminimumkan dengan memiliki travel insurance ni. Even dia tak menjamin pun keselamatan barang korang 100%, ia sekurang-kurangnya boleh mengurangkan risiko kerugian sekiranya barang korang hilang atau dicuri. Bagi kes kehilangan pasport misalnya, polisi insurans travel ni boleh membantu korang dari segi kewangan semasa dalam proses mendapatkan balik permit perjalanan sementara tu. Boleh menampung sebarang kerugian sekaligus menjamin perjalanan pulang korang ke tanah air dengan selamat. Biasanya, kos-kos yang ditanggung seperti kos pengangkutan ke pejabat kedutaan, kos panggilan telefon ke negara asal, pencetakan sebarang dokumen penting termasuk penginapan sepanjang proses mendapatkan permit perjalanan sementara selesai akan ditanggung oleh syarikat insurans. Tapi korang perlu ingat, syarikat insurans berhak untuk menolak tuntutan apabila kejadian barang hilang berlaku disebabkan kecuaian korang sendiri. Sebagai contoh, travel insurans tidak akan terima tuntutan sekiranya phone korang hilang sebab korang tertinggal ke atas meja di restoran lalu diambil orang lain. Ini bermaksud dengan adanya insurans travel ni, ia tidak bermakna korang boleh jadi careless. Yang kedua, penerbangan tertunda sebab mungkin berlaku flight delay sebab hujan terlalu lebat lah, salji lah sekiranya korang berada di luar negara ataupun pesawat sedang diselenggarakan. So jika korang ada insurans travel ni, bolehlah dapat pampasan dan sesetengah insurans menawarkan juga proses tuntutan secara automatik. Kan senang tu, walaupun ada setengah pampasan yang diterima tidak setimpal dengan masa yang terbuang, tapi at least dapatlah kan tampung kos perbelanjaan tambahan seperti makanan, buku dan sebagainya yang korang boleh beli semasa dalam tempoh menunggu. Tapi sekiranya kelewatan disebabkan korang sendiri terlepas flight lah, yang ni korang memang tak boleh nak tuntut. Siapa suruh lewat kan? Sebab itulah korang disarankan untuk merancang perjalanan korang untuk mengelakkan bukan saja dari kerugian duit, kerugian masa, tapi juga kerugian tenaga. Yang ketiga, luggage bag hilang dan juga lewat tiba. Mungkin kadang-kadang kita jarang lah nak alami masalah begini, lebih-lebih lagi flight domestik kan. Tapi sekiranya kalau korang travel international, kemungkinan korang akan hadapi masalah seperti bag hilang, barang lewat atau kadang-kadang tertinggal. Dan kesalahan ni bukan dari pihak korang tetapi syarikat penerbangan tu sendiri. Inilah sebab kukuh perlunya diinsurансkan luggage korang terhadap sebarang risiko kehilangan atau kelewatan. Walaupun
Walaupun ada setengah syarikat penerbangan yang boleh terima kehilangan beg untuk diklaimkan, tetapi proses dia tak mudah berbanding dengan syarikat insurans. Yang keempat, pembatalan secara tiba-tiba. Okay, first, korang bayangkanlah kan, mungkin kita dah lama plan nak travel ni dari awal tahun, dah booking hotel tu lah, dah booking transportations lah, dah booking activity lah, tetapi tak disangka boleh pula terjadi ketika dalam perjalanan ke sesuatu tempat, mungkin rakan travel korang sakit. Yelah, kadang-kadang tak semua tempat sesuai dengan badan kita, lagi-lagi cuaca sejuk. Kalau setakat demam, adalah persediaan macam makan Panadol ke. Tapi bagaimana pula sekiranya yang melibatkan sesuatu perkara perlu dikejarkan ke hospital? Okey, lepas tu pula sekiranya korang travel ke tempat-tempat yang berisiko tinggi seperti Turki atau negara-negara yang mempunyai pemandangan gunung ganang yang cantik-cantik. Wah, kemungkinan dalam perjalanan menaiki pengangkutan tertentu seperti bas ke kereta terlibat dengan kemalangan pula. Bukan nak kata akan terjadilah, tapi sekiranya terjadi, apa harus dilakukan? Siapa nak tanggung segala kos-kos? Mungkin adalah insurans pengangkutan tersebut, tetapi adakah menyeluruh? Mereka akan cover? Lebih-lebih lagi kalau dikejarkan ke hospital. Ingat perkara ni, kos perubatan tak sama tau di Malaysia. Lebih-lebih lagi mata wang yang tak sama. Malah tiada subsidi pula tu. Selebihnya kita ni pula bukan warga negara tersebut. Dari kemalangan pun bukan saja terlibat dengan diri sendiri sahaja, mungkin kemalangan tersebut membuatkan barangan yang kita bawa juga rosak. Contohnya, bawa peralatan yang mahal seperti kamera. Sekiranya kerosakan bukan kita sengajakan dan disebabkan kemalangan tertentu, maka ini pun boleh diinsurансkan dan dituntut. Ajal dan maut di tangan Tuhan, yang boleh je berlaku kat mana-mana tak kira masa. Sebab itulah pentingnya untuk kita membuat persiapan agar tidak berlakunya sebarang perkara yang akan menyusahkan proses tuntutan atau seangkatan dengannya. Untuk pengetahuan korang, kos untuk membawa jenazah tak sama tau dengan kos naik tiket flight tu. Malah ia jauh lebih mahal lagi sebenarnya, sebab ia boleh melibatkan pelbagai kos pengangkutan, lebih-lebih lagi sekiranya terlibat di kawasan pedalaman yang susah nak berhubung. Seronok-seronok kita contohnya dah rancang ke tempat yang mungkin mempunyai pergunungan yang cantik-cantik. Dari negara-negara ni pun mungkin mempunyai gunung berapi yang dah lama tak aktif. Boleh jadi letusan tu membuatkan kita terkena tempiasnya, ataupun gempa bumi maupun tsunami yang tak disangka akan berlaku. Dan ini mungkin membuatkan korang akan terperangkap berminggu-minggu, dan kebanyakannya pun mana-mana badan penyelamat akan tanya dekat korang sekiranya mangsa bencana ada travel insurance atau tak. Sebab proses ni kalau boleh mereka nak settlekan segera dan dahulukan berbanding dengan servis dari kerajaan negara tersebut, melainkan ada bantuan-bantuan ekstra dari negara luar turut serta dalam usaha menyelamat. Jap. So insurans peribadi yang kita ambil tu boleh cover ke? Tidak. So perlindungan tu berbeza dengan travel insurance. Jangan korang ingat sebut je insurans, oh yelah coverlah diri kita walaupun di mana kita berada. No. So diharap perkongsian kali ni memberi satu info yang memudahkan korang bila travel jauh-jauh ni kan. Kita pun tak naklah perkara yang tak diingini berlaku. Sekiranya korang ada pengalaman yang dikongsikan semasa travel, boleh je kongsi di ruang komen di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel Direct Landing untuk lebih lagi tips kewangan yang santai.